Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk hari ni kita sambung bab 10.4 iaitu keunikan masyarakat Bumiputera, Sarawak dan Sabah. Okey, sebelum ni kita dah belajar masyarakat Bumiputera Sarawak, masyarakat Bumiputera Sabah, kepentingan sungai, kesenian, perayaan, tarian. Dan hari ni kita sambung tajuk seni bina. Okey, jadi buka buku teks awak muka surat 198. Okey, kita tengok seni bina yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Okey. Okey, dalam aspek seni bina, masyarakat Sarawak dan Sabah mempunyai sejarah pembinaan rumah yang unik. Okey, setiap seni bina walaupun kelihatan mempunyai persamaan, tetapi terdapat ciri-ciri tersendiri yang unik. Okey. Di Sarawak terdapat 3 bentuk seni bina yang unik iaitu rumah panjang, rumah tinggi dan rumah barut. Okey, kita tengok rumah panjang dulu. Ni rumah panjang ni, rumah panjang. Lepas tu dalam rumah ni dia ada bilik. Satu bilik, satu dia panggil bilik kan. Satu bilik, satu keluarga. Okey. Rumah panjang merupakan seni bina kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Okey. Rumah panjang dibina untuk tujuan keselamatan dan pertahanan serta mewujudkan kerjasama dalam kalangan penduduk dalam rumah panjang. Okey. Fungsi dia, selain menjadi tempat tinggal, rumah panjang merupakan tempat berinteraksi dan mengadakan perayaan. Okey, sebab dalam rumah panjang tu dia ada satu ruang yang luas ni. Kat luar ni, macam kat sini, tempat kat sini lah mereka berkumpul, keluar, berborak ke apa ke, ataupun menyambut apa-apa perayaan. Macam beranda, tapi beranda panjang lah kan. Okey, bahan pembuatan kayu keras digunakan terutamanya kayu belian. Atapnya diperbuat daripada daun tebal seperti daun umbia. Okey, ni zaman dulu. Kalau awak pergi Sarawak pada zaman sekarang, rumah panjang dia dah cantik dah, diperbuat daripada batu, cantik. Lepas tu ada yang 2 tingkat. Sekarang lah. Okey, boleh Google tengok keadaan rumah panjang sekarang yang sangat-sangat cantik lah. Okey. Ni dalam rumah panjang ni. Okey. Maksudnya ni yang cikgu cakap. Ni cikgu cakap ada bilik-bilik ni kan. Okey, lepas tu dia macam ada satu kawasan, pintu. Okey, kat sini lah tempat mereka berkumpul untuk majlis sosial, tempat ruang pelbagai guna, maksudnya luas lah. Okey, bila masuk buat hal masing-masing, masuklah dalam bilik dia orang. Okey? Okey, rumah tinggi. Ni rumah tinggi, dia punya tiang yang tinggi. Okey, rumah tinggi merupakan hasil binaan unik kaum Melanau. Okey, fungsinya rumah ini dibina tinggi iaitu 10 meter dari atas tanah untuk mengelak serangan musuh. Okey, bahan yang digunakan untuk buatnya ialah kayu keras dan bulat seperti belian yang menjadi bahan utama dalam pembuatan rumah ini. Kayu ni memang kukuh lah ni, kayu. Okey. Yang ketiga iaitu rumah barut ni. Okey. Rumah barut merupakan seni bina tersendiri yang dihasilkan oleh kaum Bidayuh. Seni bina barut ialah bulat dan berbentuk kon dengan puncaknya dihiasi dengan lambang burung kenyalan. Okey, dia bentuk dia bulat. Lepas tu dia punya bumbung dia naik. Macam tu. Lepas tu dihiasi dengan atas dia ni dihiasi dengan lambang burung kenyalan. Okey, fungsi rumah ini menjadi tempat menyimpan tengkorak
menyimpan senjata, pusat ritual, mesyuarat dan majlis sosial yang lain. Kalau bunuh musuh kan, mereka akan potong kepala, tengkorak tu mereka akan simpan. Okey, bahan pembuatan iaitu kayu keras, iaitu belian yang digunakan untuk membina barut. Atapnya akan ditutup dengan daun rumbia dan dinding pula diperbuat daripada buluh. Okay, kayu ni. Lepas tu buluh. Yang ni yang kat sini ni buluh. Atap dia ialah daun rumbia. Okey. Tu di Sarawak. Okey. Kita tengok di Sabah pula. Okey, di Sabah juga terdapat rumah panjang. Okey, nama begitu, rumah panjang ini direka dengan beberapa ciri yang unik. Keunikan seni bina masyarakat Sabah ini terselah dengan menjadikan perahu sebagai kediaman di kawasan pantai timur Sabah. Okey. Rumah panjang Wunggus. Okey, tengok kat sini bawah ni ada gambar dia. Okey. Kaum Wunggus juga membina rumah panjang yang dikenali sebagai Winatan. Keistimewaan rumah panjang Wunggus ialah bilik tidurnya dibina dengan kedudukan kepala pada sudut tepat arah Gunung Kinabalu. Bilik-bilik ni dibina kepala ni sudut tepat ke arah Gunung Kinabalu. Maksudnya Gunung Kinabalu belah mana? Mesti arah sama dengan Gunung Kinabalu. Okey? Bilik tidur dia. Okey? Fungsinya, rumah panjang ini menjadi kediaman dan kubu pertahanan daripada serangan musuh. Kaum Wunggus membina rumah ini untuk mewujudkan semangat kerjasama dan melindungi ahli-ahlinya. Okey, bahan pembuatannya ialah kayu bulat, buluh, kulit kayu dan daun nipah. Daun nipah ni buat bumbung. Macam ni lah rumah dia. Dia macam hampir sama kan, tapi ada sikit perbezaan. Ni tangga dia. Okay. Rumah panjang Murut pula. Okay, kita tengok rumah panjang Murut. Kaum Murut juga membina rumah panjang. Terdapat pelbagai nama yang merujuk rumah panjang Murut seperti Tulus dan Pahun. Okay, rumah panjang ini dibina atas faktor keselamatan dan pertahanan. Keunikan rumah panjang ini boleh dilihat dengan pintu rumahnya yang dibina di tepi rumah. Dan terdapat ruang memanjang yang memisahkan bilik-bilik keluarga. Di bahagian tengah pula terdapat tempat pertemuan dan lantai untuk tarian atau lansaran. Okey, pintu nak masuk rumah panjang ni ialah dari sini, tepi. Okey, lepas tu ni bilik lah ni. Okey, jadi sini adalah tempat untuk majlis sosial dan agama. Pintu utama kat sini. Maksudnya nak masuk rumah awak. Kalau rumah awak kat sini, awak tetap kena masuk ke pintu ni atau pintu ni. Okey? Okey, kita tengok bawah. Lepa. Okey, lepa merupakan perahu yang dibuat oleh kaum Bajau atau Sama di pantai timur Sabah yang bukan sahaja untuk mengangkut barang tetapi dijadikan sebagai tempat kediaman. Maksudnya mereka membina perahu. Okey, tengok atas ni. Ni, yang ni. Okey. Maksudnya apa tu? Perahu ni mereka tinggal kat dalam tu. Okey. Okey, bahan pembuatannya ialah lepa diperbuat daripada pelbagai jenis kayu, obat suluk, seraya, mata-mata dan gaging. Bahagian atapnya pula dibuat daripada daun nipah. Apabila lepa hendak dibuat, beberapa perkara perlu diberi perhatian seperti hari dan bulan untuk mengambil kayu dan bahan lain untuk membuatnya. Kalau nak ambil kayu tu, kena tengok hari atau bulan. Maksudnya, ada hari baik dengan hari yang tak baik. Okey, boleh tengok ni. Ni belakang dia macam ni. Okey, depan dia macam ni. Okey.
Okey, pembinaan rumah masyarakat Sabah sangat unik kerana mereka menggunakan kebijaksanaan untuk menghasilkan rumah yang mempunyai ciri-ciri budaya mereka sendiri. Okey? Okey. Tengok lelaki ni kata apa. Baca lelaki ni kata apa. Masyarakat Sarawak dan Sabah menggunakan kebijaksanaan mereka dalam memanfaatkan sumber alam sekitar untuk meneruskan kelangsungan hidup hidup mereka juga menerima pengaruh luar terutama daripada alam Melayu untuk meningkatkan kualiti hidup yang lebih baik. Hari ini menyedarkan kita bahawa kerajinan dan sikap terbuka membantu kemajuan diri dan negara. Okey. Jadi, habis dah bab 10 dan habis dah silibus sejarah awak untuk tahun ini. Okey, jadi lepas ini kita akan ulang kaji tajuk-tajuk yang telah awak belajar pada tahun ini. Okey. Setakat ini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Alamak.